Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Saya untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak di sekolah rendah khasnya anak-anak tahun 5. Selamat datang diucapkan kepada semua murid, rakan guru dan para ibu bapa yang sedang mengikuti siaran secara langsung ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin kasihnya kita diberi kesihatan yang baik, dapat bertemu lagi dalam slot bahasa Melayu sekolah rendah kali ini. Cikgu berharap anak-anak juga berada dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti siaran secara langsung ini. Baiklah, seperti biasa sebelum cikgu meneruskan pengajaran, cikgu harap murid-murid telah bersedia untuk mengikuti pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap anak-anak bersedia dengan buku teks Bahasa Malaysia tahun 5 dan juga alat tulis. Pengajaran cikgu hari ini ialah membina ayat dengan perluasan subjek dan predikat. Jom kita bina ayat. Baiklah, mari kita lihat. Ayat ialah sekumpulan kata yang tersusun dalam 2 bahagian, iaitu subjek dan predikat. Ayat ditulis dengan huruf besar pada awal ayat, iaitu permulaan ayat ditulis dengan huruf besar. Diakhiri dengan tanda noktah atau titik. Ayat mengandungi subjek dan predikat. Tanpa subjek dan predikat, ayat tersebut tidak dramatis, tidak lengkap.
kepada kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan nama terbitan. Kita lihat dulu apakah kata nama am yang boleh berfungsi sebagai subjek. Contoh, kata nama am, kakak, pokok, rumah, buku. Kata nama khas yang boleh berfungsi sebagai subjek ialah Cikgu Aini, Puan Aina, Pemerintahan dan Tubuh Negara. Menggunakan huruf besar apabila menulis menggunakan kata nama khas. Kata ganti nama. Kata ganti nama daripada saya, kami, mereka, baginda. Dan nama terbitan, usahawan, pakaian, kepulauan, pemberita, hartawan. Ini adalah kata nama yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kata kunci untuk membina ayat ataupun asas untuk membina ayat, iaitu siapa, buat apa dan di mana. Ini adalah kata kunci untuk membina ayat. Siapa, buat apa, di mana. Siapa, apa berfungsi sebagai subjek, merujuk kepada orang, benda yang diceritakan, benda atau perkara yang nak diceritakan. Buat apa berfungsi sebagai predikat, iaitu merujuk kepada perbuatan atau perkara yang dilakukan atau diceritakan. Di mana, perluasan predikat, iaitu merujuk kepada tempat perbuatan yang dilakukan ataupun perkara itu berlaku. Seterusnya kita lihat contoh-contoh ayat untuk memudahkan anak-anak memahami maksud subjek, predikat, perluasan subjek dan perluasan predikat. Kakak saya merujuk kepada subjek. Predikat seorang pramugari. Subjek dengan perluasan subjek. Kakak saya Siti Aisyah seorang pramugari. Ayat yang ketiga dengan perluasan predikat. Kakak saya seorang pramugari syarikat penerbangan di Brunei. Berlaku perluasan subjek dan perluasan predikat di situ. Kita lihat contoh yang seterusnya. Kakak saya seorang pramugari. Kakak saya merupakan subjek dalam ayat ini. Predikat dalam ayat ini seorang pramugari. Ayat ini gramatis, dimulakan dengan huruf besar, iaitu K, kakak, dan diakhiri dengan tanda noktah. Contoh seterusnya,
Kakak saya Siti Aisyah seorang pramugari. Kakak saya Siti Aisyah berlaku perluasan subjek di sini. Kakak saya seorang pramugari syarikat penerbangan di Brunei. Berlaku perluasan predikat di sini. Contoh seterusnya, Wak Aina menunggang basikal. Ayat ini ayat gramatis. Dimulakan dengan P huruf besar Wak Aina dan diakhiri dengan tanda noktah. Wan Aina menunggang basikal ke tempat asuhan anaknya. Di sini berlaku perluasan predikat. Wan Aina menunggang basikal. Berlaku perluasan predikat iaitu ke tempat asuhan anaknya. Lihat contoh ayat seterusnya. Siti. Siti merupakan subjek dalam ayat ini. Memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Ayat ini ayat gramatis. Ada subjek, ada predikat. Kita lihat contoh seterusnya. Siti segera membasuh tangan ketika sampai ke rumah untuk menjaga keselamatan diri. Siti, subjek ada, segera membasuh tangan. Apa yang dibuat? Ketika sampai ke rumah untuk menjaga keselamatan diri. Berlaku perluasan predikat di sini. Siti mengelak cermin di bilik tidurnya supaya tidak berdebu. Siti, subjek. Apa yang dilakukan? Mengelak cermin di mana? Di bilik tidurnya supaya tidak berdebu. Di sini ada menggunakan kata hubung supaya untuk meluaskan predikat ayat tersebut. Ayat tersebut gramatis. Dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Baiklah anak-anak, bersedia dengan buku teks Bahasa Malaysia tahun 5, muka surat 186, 186. Tema 3, Lesari Bumi Kita. Tajuk, Lindungi Flora dan Fauna. Standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. Objektif, murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan gambar.
Baiklah, ini yang akan kita lakukan pada hari ini, iaitu membina ayat. Sungai kita mengalir indah menyusuri desa, membelai tebing mengocak arus, tempat bermain megas tua, berkicau riang dan ceria. Hargailah pusaka warisan kita. Lihatlah fauna dan flora, hidup subur di tebing sungai. Kekalkan warisan alam ini. Permaikanlah sungai, usah dicemari. Kekalkanlah warisan alam ini. Sayangilah sungai kita, tanpa pencemaran di sana sini. Tanpa sarap yang berleluasa, engkau tetap gemilang seperti dahulu. Lindungilah sungai milik kita bersama. Ayolah, hargailah nikmat warisan ini. Bersama-sama berganding bahu, ikhlaslah di hati. Sayangilah sungai kita. Baiklah, kamu telah mendengar deklamasi saja pada muka surat 186. Cuba kamu fahami baris-baris sajak yang terpapar di sini. Cikgu minta kamu nyatakan di ruang komen mengapa kita perlu hargai sungai kita. Cikgu bagi masa untuk kamu fikir, catat dan boleh nyatakan di ruang komen mengapa kita perlu hargai sungai kita. Sekurang-kurangnya kamu senaraikan satu pun dah cukup. Kalau lebih lagi bagus. Anak-anak boleh tulis di ruang komen. Baiklah, di sini cikgu kongsi jawapan ataupun maksud saja yang terkandung, maksud saja yang telah cikgu fikirkan. Baiklah, kita tengok mengapa kita perlu menghargai sungai kita supaya tidak berlaku pencemaran, tidak tercemar. Mengapa? Sungai merupakan tempat tinggal hidupan air seperti ikan, udang, siput dan ketam yang menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Sebab itu kita perlu menjaga sungai kita. Dan di sekeliling ataupun di tebing-tebing sungai terdapat tumbuhan hijau. Jadi kita perlu menjaga kebersihan sungai kita. Di sungai juga merupakan tempat haiwan-haiwan mendapat sumber air. Itu adalah
tiga yang kita isi yang kita dapat, mengapa kita perlu menghargai sungai kita. Seterusnya, anak-anak, kita lihat pula cara membina ayat bahagian A. Latihan yang diberikan dalam membina ayat ini berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu lindungi flora dan fauna dan tema lestari alam. Baiklah anak-anak, mari cikgu terangkan cara membina ayat berdasarkan gambar berpusat. Kita lihat dulu gambar berpusat. Apakah gambar berpusat? Gambar berpusat ialah rangkaian 5 gambar yang dikaitkan dengan satu tajuk, iaitu ada tajuk di tengah dan ada 5 gambar di sekeliling tajuk tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum membina ayat. Pertama, kamu perlu membaca soalan. Baca dan fahami soalan, iaitu gambar di bawah ini menunjukkan amalan menjaga alam sekitar. Tulis 5 ayat lengkap tentang amalan menjaga alam sekitar berdasarkan gambar. Setelah kamu membaca soalan, kamu perlu menggariskan kata kunci soalan. Soalan pokok yang ditanya dalam soalan yang kata kunci, iaitu amalan menjaga alam sekitar. Seterusnya, kita akan mula membina ayat dengan gambar yang pertama. Seelok-eloknya turutan nombor yang untuk membina ayat mengikut pusingan jam. Gambar nombor 1, ayat nombor 1. Gambar untuk ayat yang kedua. Gambar untuk ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ada 5 ayat. Selepas itu kamu perlu cari kata kunci untuk gambar. Baiklah, kata kunci untuk gambar boleh ditulis di ruang kosong yang terdapat pada gambar. Kamu boleh catat di situ. Biasanya kata kunci ialah kata kerja ataupun situasi dalam gambar. Apakah kata kunci gambar yang pertama? Cuba anak-anak tulis dalam komen ataupun catat dalam buku. Catatan kamu adakah sama dengan yang cikgu berikan? Gambar yang pertama, apakah kata kunci? Bergotong royong. Gambar yang kedua, cuba tulis ataupun catat di buku catatan kamu ataupun di ruang komen. Membuang sampah.
Gambar yang ketiga, apakah yang dilakukan? Apakah kata kunci gambar yang ketiga? Mengaut sampah ataupun membuang sampah boleh, tapi di sini mengaut. Dia kutip sampah di dalam sungai tersebut. Gambar yang keempat, cuba fikirkan kata kunci gambar yang keempat. Cikgu bagi masa untuk kamu berfikir, untuk kamu catat ataupun tulis dalam ruang komen. Menanam pokok. Dan gambar yang kelima, apakah kata kunci yang sesuai? Nampak murid lelaki tu sedang memegang kotak yang mengandungi botol-botol kosong. Mengumpul barang kita. Balas setelah mendapat atau menulis kesemua kata kunci tersebut, anak-anak bolehlah mula membina ayat. Gambar yang pertama, bergotong royong. Cikgu bagi masa untuk anak-anak berfikir, untuk anak-anak catatkan. Aina dan keluarganya bergotong royong membersihkan kawasan rumah mereka. Okey, di sini cikgu ingin peringatkan anak-anak untuk membina ayat bahagian A. Anak-anak hanya bina 5 ayat bersesuaian dengan arahan soalan. Tidak ada penanda wacana pada ayat yang dibina. Ayat mestilah dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda nokta. Tidak kiralah permulaan ayat tersebut kata nama am ataupun kata nama khas. Mesti dimulakan dengan huruf besar. Dan jangan lupa tanda nokta atau titik di hujung ayat. Ini menunjukkan ayat yang dramatis. Anak-anak juga boleh menggunakan kata hubung untuk perluasan subjek dan predikat. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Membuang sampah. Cikgu bagi masa untuk anak-anak membina ayat menggunakan kata kunci membuang sampah. Cikgu ingatkan kamu untuk membina ayat yang lengkap dan dramatis perlu ada subjek dan predikat. Pastikan ejaan, tanda baca yang betul digunakan. Ayat yang kedua, ianya membuang sampah ke dalam tong sampah di hadapan rumahnya. Jangan letak tanda ataupun penanda wacana. Ayat mesti dimulai dengan subjek dan diakhiri dan diikuti dengan predikat. Kita lihat pula ayat yang ketiga.
bagi masa untuk kamu. Penduduk kampung mengaut sampah di dalam sungai supaya sungai sentiasa bersih. Ini bersesuaian dengan saja tadi, iaitu menjaga ataupun menghargai sungai kita. Kita perlu sentiasa menjaga sungai supaya bersih dan selamat digunakan. Banyak faedah apabila kita menghargai sungai. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk ayat yang ketiga. Jika kamu perhatikan ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga, tidak ada kesinambungan cerita. Sebab itu tidak perlu diletakkan penanda wacana. Kita teruskan dengan gambar yang keempat. Menanam pokok. Kamu boleh bina ayat menggunakan kata kunci menanam pokok. Amalan menjaga alam kita. Cikgu bagi masa untuk kamu. Puan Aisyah bersama anak-anaknya menanam pokok bunga di sekeliling rumah mereka. Baiklah, kita teruskan dengan ayat yang kelima. Mengumpul barang kita. Barang kita semula ya. Siti dan adiknya sedang mengumpul barang-barang yang boleh dikita semula di luar rumah mereka. Baiklah anak-anak, sudah lengkap 5 ayat berdasarkan gambar berpusat yang cikgu berikan. Cikgu ingatkan sekali lagi untuk membina ayat di bahagian A, iaitu bina 5 ayat. Ayat perlulah dimulai dengan subjek dan ada predikat supaya ayat kamu menjadi ayat yang dramatis. Dimulakan dengan menulis perkataan ataupun huruf awal dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Kamu juga boleh menggunakan kata hubung untuk perluasan subjek dan juga perluasan predikat. Ayat yang dramatis, yang lengkap perlulah dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri
dengan tanda nokta, ada subjek, ada predikat. Pastikan setelah kamu menulis, kamu baca semula ayat yang kamu tulis. Pastikan ejaan, tanda baca, huruf kecil, huruf besar ditulis dengan betul. Untuk bahagian A memberi markah 15 markah. Jadi kamu 10 markah, bukan 15, minta maaf. Untuk bahagian A 10 markah. Jadi kamu perlu berhati-hati untuk membina ayat di bahagian A. Pastikan ayat menepati gambar yang ditunjukkan. Baiklah, kita teruskan dengan menonton video. Cikgu minta kamu perhatikan ataupun dengar arahan ataupun ayat ataupun dialog yang diucapkan dalam video tersebut, dan di akhir nanti cikgu minta kamu bina ayat berdasarkan video yang kamu tonton ini. Pada minggu lepas, Cikgu Siti telah mengiringi murid-murid tahun 6 ke Perlis selama 3 hari 2 malam. Sepanjang perjalanan, pelbagai maklumat telah diberikan oleh Cikgu Siti. Cikgu Siti bertanya, "Apakah yang kamu lihat berdasarkan peta ini?" "Banyak, cikgu. Kami diberikan pelbagai petunjuk di dalam peta ini." "Baik, sekarang cikgu perlukan 5 orang murid untuk memberitahu 5 tempat menarik yang akan kita lawati nanti." 5 orang murid iaitu Aiman, Gita, Husna, Zack dan Yime berusaha mengenal pasti tempat-tempat yang terdapat di dalam peta tersebut. Aiman mengangkat tangan. "Masjid Negeri Arau, cikgu." "Taman Negeri Wang Kelian, cikgu," jerit Gita dengan kuat. "Wah, semangatnya Gita." "Baik, kita masih ada 3 tempat lagi," kata Cikgu Siti. Husna cepat-cepat menjawab. "Hutan Lipur Bukit Air, cikgu." "Saya nampak gua kelam, cikgu," kata Zack. "Padang besar, cikgu," kata Yime pula. Berdasarkan situasi berikut, dapatkah kamu pastikan 5 tempat yang disebut oleh kelima-lima murid tadi? Ya, tempat-tempat tersebut ialah Masjid Negeri Arau, Taman Negeri Wang Kelian, Hutan Lipur Bukit Air, Gua Kelam dan Padang Besar. Dalam kertas soalan penulisan UPSR bahagian A, kamu akan diminta untuk membina ayat berdasarkan peta seperti peta yang kamu dapat tadi. Bagaimanakah cara untuk memasukkan kelima-lima tempat tersebut dalam ayat yang akan kamu bina? Mudah sahaja. Cuba lihat jadual yang telah disediakan. Ada kotak untuk frasa nama dan keterangan. Mari kita lengkapkan jadual ini. Aiman sebagai frasa nama dan menunjukkan gambar Masjid Negeri Arau kepada Cikgu Siti dan rakan-rakan sebagai keterangannya. Mari kita bina ayat yang kedua pula. Cikgu Siti memberitahu Gita bahawa Taman Negeri Wang Kelian terletak berdekatan Gua Kelam. Untuk ayat seterusnya, pasti kamu sudah tahu caranya. Baiklah, selamat mencuba. Baiklah, dengan berakhirnya tayangan video tadi,
Maka selesai sudah kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap anak-anak dapat membuat latihan dalam buku teks Bahasa Malaysia tahun 5 muka surat 189, iaitu membina ayat berdasarkan gambar sebagai pengukuhan. Buku teks tahun 5 muka surat 189, iaitu membina ayat berdasarkan gambar. Dan juga untuk kerja ataupun latihan kamu teruskan lagi dengan ayat yang ketiga, keempat dan kelima untuk video sebentar tadi yang kamu tonton. Ada 2 latihan di sini. Baiklah, di sini cikgu ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian cikgu pada hari ini. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada anak-anak, terutamanya anak-anak tahun 5, iaitu membina ayat. Cikgu sudahi kelas hari ini dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.